Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu nak bincang latihan yang saya dah bagi pada hari Isnin. Okay. Ada yang dah hantar latihan, saya belum sempat semak. Ada yang beberapa yang saya dah sempat semak. Jadi bila saya dah semak latihan yang beberapa orang yang dah hantar ni, saya ada dapat, saya nampaklah kesalahan awak tu dekat mana. Okay. So saya rasa mungkin sebab cikgu tak tekankan, okay. So hari ni saya nak ulang sedikit, okay, dekat bahagian angka bererti. Okay, so yang ini yang pertama, sifar yang berada di antara digit-digit bukan sifar ialah angka bererti. Okay, contohnya 60,007. So kita akan kira dia, kita ada 6. Ada 7 kat belakang. So sifar kat tengah kita kira. Kita tak tulis dia 2 angka bererti. Kita akan tulis dia sebagai 5 angka bererti. Okay, sama juga untuk kes perpuluhan. Sifar dekat tengah kita akan kira juga dia sebagai angka bererti. Okay. Yang kedua, bagi suatu perpuluhan, semua digit sebelum sifar bukan angka bererti. Okey, apa dia? Ulang balik Semua digit sebelum digit bukan sifar bukan angka bererti. Maknanya sifar yang duduk di depan nombor. Okey? 7 ni depan dia ada sifar 0.00. Okey, yang kedua 0.005. Yang kosong kat depan tu, sifar dekat depan. Okey, kita tak kira, kita tak anggap dia sebagai angka bererti. Tapi sifar dekat tengah di antara nombor 1 sampai 9 tu, dan belakang untuk perpuluhan kita anggap dia, kita akan kira dia sebagai angka bererti. Sifar depan tak kira. So kira nombor daripada 7. So yang ni akan kira pada 5 ke belakang. Okey, untuk perpuluhan. Alright, okey. Yang ketiga, bagi suatu nombor bulat, sifar yang berada di hujung nombor itu tidak dianggap sebagai angka bererti, melainkan dinyatakan. Ini yang saya nak tekankan sebenarnya. Okey. Maksud dia kat sini, bila dinyatakan tu maknanya bila arahan dalam soalan bagi pada awak, okey, bunda kepada 2 angka bererti. Contoh, kalau kita faham dekat sini, okey, yang ini saya naik atas sangat. Okey. 8750, kita nak bunda kepada 2 angka bererti, jawapan kita akan jadi 8800 kan? Okey. So dekat sini, sifar kalau ikut asalnya, sifar dekat belakang tu, kita kira juga. Okey, kita kira juga ikut kejituan. Okey, kita ikut kejituan. Ni maksud dia yang bawah ni, kejituan. Walaupun nombor dia 15,000, so sebenarnya jawapan dia ada 2 angka bererti betul, 3 angka bererti pun betul, 4 pun betul, 5 pun betul. Maknanya kalau 5 ni, sifar kat belakang pun dia kira. Kalau 2 angka bererti, kita tak kira sifar kat belakang. Okay, kenapa kita ada banyak pilihan jawapan dekat sini? Sebab kita punya jawapan bergantung pada tahap kejituan. Kita nak kepada mana? So kalau yang 2 angka bererti, kita nak bundakan dia kepada 1000 terampil. 1000 terampil. Sebab tu jadinya 15,000. Okey, kalau yang ini kenapa kita kata dia 3 angka bererti? Sebab kita nak kejituan sehingga ratus terampil. So kita akan kira sifar kat belakang yang satu ni kita kira. Okey. Maknanya kalau kita nak tentukan berapakah bilangan angka bererti nombor bulat yang ada sifar di belakang. Okay, kita kena tengok pada soalan. Kalau soalan tu nyatakan dia nak sehingga 2 akan bererti ke, 4 akan bererti ke, baru kita akan boleh kira dia sebagai yang ini kita kira hanya 2. So saya nak cakap dekat sini, katakanlah soalan yang ini. Okay, soalan ni. Maknanya kalau dia bagi soalan macam ni, dia tak nyatakan dia nak pada kejituan yang mana, maknanya jawapan awak adalah 2 angka bererti sahaja. Tak akan anggap yang belakang tu, kita tak kira sifar dekat belakang. Okey, jelas ke maksud saya?
kalau dalam soalan hanya cakap, okay, tentukan bilangan angka berti. So dia tak ada cakap dia nak kejutuan ribu hampir ke, ratus hampir ke, kita akan anggap sifar di belakang bagi nombor bulat tidak dikira. So kita akan kira nombor je, 1 sampai 9. Okay, boleh? Faham ke? Boleh cikgu pergi seterusnya? Boleh beri feedback tak? Okey, terima kasih Arif. Okey, kita pergi next. Okey, ni yang saya nak tekankan. Okey, kejap. Okey, dekat bahagian bentuk piawai. Ini pun saya rasa itu saya tak tekankan. Okey. Kita tahu kalau bentuk piawai, kita akan tulis bentuk ini. Okey. A tu nilai dia di antara 1 sehingga kurang dari 10. Maknanya kalau kita tulis 1.5, bolehlah. Betul. Kalau kita tulis 9.0, betul, ataupun 9.9, boleh terima. Asalkan nilai dia, A yang kita letak di depan tu sebagai bentuk piawai, dia tidak boleh lebih daripada 10. Bukan lebih 10. Mesti kurang dari 10. 10 tak termasuk. Kalau 9.99 tu tak ada masalah. Maknanya nilai dia kurang dari 10. Sama juga dengan nombor depan sekali tu 1. Kalau 0.5 tak boleh. So maknanya dekat sini, kalau A tu hanya nombor daripada 1 sehingga nombor kurang daripada 10, maknanya tak ada nombor negatif. Maknanya jawapan awak A tu mesti positif lah. Tapi kuasa N, N tu, indeks tu, tak ada masalah. Positif boleh, negatif pun boleh. Okey? Boleh? Yang tu saya nampak ramai salah. Okey, dekat bahagian yang tulis A tu. Nak tulis apa? So maknanya awak kena make sure bila awak awak tukar kepada bentuk P awak, awak kena ingat A awak tu kurang tak dari 10. Jangan kurang lagi daripada 1. Dia paling kecil nilai dia 1, 1.0. Okey, kita tengok latihan. Ikut saya. Ya. Okey. Untuk soalan ni, saya memula ni, cikgu dah bincang ke benda ni? Belum kan? Ini saya tak bincang lagi kan dengan awak kan? Jawapan. Betul? Yang mula-mula ada 2 kali saya bagi latihan hari Isnin tu. Ni yang pertama ni, cikgu boleh bincang kan? Okey. So, yang ini, kita nak tukar nombor 1 ni kepada bentuk piawai. So, kita kena jadikan dia nilai A tu kurang daripada 10. So, kita akan letak di sini. So, jawapan dia 9.580. Tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Okey, darab 10 kuasa 3. Okey, titik ni sebab nombor bulat gerak ke kiri. So, dia positif. Okey. Nombor 3 tu seramai betul. Yang ini pun ramai betul. Yang ramai salah ni yang dekat sini. Okey. Yang dekat bawah ni. Daripada bentuk piawai kepada bentuk tunggal. Okey. Okey, darab 10 kuasa 3. Jadi dekat sini kita akan gerakkan dia ke kanan 3 kali. So 5,100. Okey, kalau yang ini darab gerakkan dia 5. So nak jadi 2, 4, 9, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Okey.
Macam salah je kira ni. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. 2, 4, 9, 0, 0, 0. Okey. Satu cara lagi, awak nak make sure jawapan awak betul ke salah, awak boleh semak guna kalkulator. Okey. 10 kuasa ni, 10 tu darab 10. Darab 10 ni awak boleh tulis tekan eksponen. Tekan 5.1, tekan eksponen, tekan 3, tekan sama dengan. Sudah keluar jawapan. Kalau untuk nombor ni positif yang besar, dia akan keluar jawapan. Kecuali kalau awak masukkan nilai yang ada 10 kuasa negatif 5, dia tak akan keluar. Kemudian, yang ini. 3.34 darab 10 kuasa negatif 3. So, kita akan gerakkan ke kiri. 1, 2, 3. So, kosong. 1, 2 kat sini. 0.00334. Okay, 5. Nombor 4, negatif 5. Kiri 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So, kita akan ada lepas titik 4 sifar. Okay, yang ke-6. 1, 2, 3, 4. 0.00065. Okay. Kita pergi next. Okay. Dalam soalan ketiga, kita ada sekarang ni kita ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay, kalau bahagian A objektif. Bahagian B, soalan isi tempat kosong. So, soalan contoh nombor 1 ni boleh ditanya dekat bahagian B ataupun bahagian C. Okay. Kalau dia tanya dekat bahagian B, kat sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 petak, dia akan bagi awak 5 markah. Biasanya macam tu. Okay. So, setiap petak ni dia sebenarnya tak bersama, dia saling berkait. Okay, saling berkait. So, macam mana nak dapatkan petak yang di tengah, petak yang 2 petak pertama tu, apa nombor yang kita isi? Okay, cara dia adalah awak tengok daripada baris atas turun baris ke bawah. Baris yang pertama dengan baris kedua, apa yang berubah? So, awak tengok dekat sini, awak tahu kalau kita nak darab, kita ada indeks yang sama nilai dia, kita terus boleh darab, boleh tambah 5.8 dengan 6.7. So, dekat sini 5.8 tambah 6.7. Okay. Turun ke bawah lagi baris yang seterusnya. Okay. Dia dah hilang dah yang tambah tadi. So, kita kena tambah dulu. 5.8 tambah 6.7. Okay, saya akan dapat 12.5. Okay. Baris yang seterusnya, daripada asalnya dia hanya ada darab 10.4, kemudian dia tukar jadi 0.1. Apa makna dia kat sini? Maknanya kalau kita tengok 12.5 dia dah lebih daripada nilai 10 A tadi. So kita kena tukar. So kita kena tukar yang ini, kita akan dapat 1.25. So sebab dia bergerak satu titik, satu petak, okay, satu gerakan ke kiri, so jadi positif 1. So 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 4. So jawapan akhir sekali hanya ada satu saja nilai. Jadi maknanya 1.25 darab 10 kuasa 5. 1 dengan 4 ni kita tambah. Okey. Nombor 2. Nombor 2. Kalau kita tengok daripada baris pertama ke baris yang kedua, kita nampak yang belakang ni sama je. Okey, tapi yang nombor kat depan daripada 82,000 dia bertukar jadi darab 10. Petak darab 10. Maknanya dia tukar 82,000 tu kepada bentuk piawai. So kalau kita nak tukar, dia kata kuasa 3 kan. Sebab dia kata dia tukar kuasa 3. Jadi kita alihkan dia titik-titik je. So dia adalah 82. Okey. Okey. Kenapa agak-agaknya dia tukar pada kuasa 3? Sebab dia nak ikut yang di belakang ni. Belakang ni kuasa 3. So dia nak letak sini kuasa 3 juga.
Itu reason dia kenapa dia tak jadikan 8.2 kuasa 4. Kalau kita tukar jadi 8.2 kuasa 4, tak selesai jawapan kita, lagi panjang. Okay. Sekarang ni dah ada 10 kuasa 3 ni sebab dia sama, so dia tambah. Tapi dia tak buat macam tadi ada kurungan, petak, tambah, petak, dia tak buat dah. So dia terus tambah maknanya. So dia jadi 87. Daripada baris yang ketiga turun ke baris keempat, okay, dia ada 10 kuasa 1. Maknanya dia tukar 8.7. So jawapannya 8.7 darab 10 kuasa 4. Okay. Boleh ke? Faham Okay. Nombor 3. Okay, dekat sini kita nampak ada indeks ni tak sama. Okay, so dia dah pilih, dia nak jadikan salah satu indeks dia nak jadikan 10 kuasa 4. So kita akan tukar yang di depan. So apa nilai kita nak letak supaya dapat 10 kuasa 5? 10 kuasa 1. Okay, 10 kuasa 1. Seterusnya dah ada 10 kuasa 4 dah sama kat belakang ni. Kita akan kiri yang depan ni sebab dia adalah 4.52 darab 10 kuasa 1. Maknanya 45.2 tolak 9.3. Okey, kemudian kita selesaikan dalam kurungan. Kita akan dapat 35.9. So dekat sini dia berubah lagi. Ada 10 kuasa 1 pula. So kita kena tukar 35.9 akan jadi 3.59. Akhirnya jawapan 3.59 darab 10 kuasa 5. Okay. Laju ke saya ni? Kalau saya laju sangat, bagi tahu Kalau awak diam saya teruskan saja. Okey. Nombor 4. Okey, nombor 4. So yang belakang sekali, petak yang pertama 10 kuasa negatif 2. Okay, negatif 1 tambah negatif 2 dapat negatif 3. Okay, so 6.5 dia bukan 8. Okay, sebab kita kena ubah yang ini. Kena pemudahkan, so kita dapat 0.8. So 6.5 tolak 0.8. So kita dapat 5.7 darab 10 negatif 3. Okay. Okay, so sekarang ni soalan nombor 5 dan sehingga nombor 8 dia tak bagi dah petak. So yang ni, okay, awak kena mula daripada awal. So kita tengok dekat sini negatif 3. Negatif 3 ni, so 8.81 tambah 5.93 darab 10 negatif 3. So bila kita tambah, kita akan dapat 14.74 darab 10 negatif 3. Sama dengan, okay, 14 tu dah lebih daripada nilai 10. So kita kena tukar. 1.474 darab 10, positif 1 darab 10 negatif 3. So jawapan akhir 1.474 darab 10 negatif 2. Okay. Ada pelajar, dia betul dekat sini, dia betul. Ini betul. Sini betul. Tapi dekat sini salah. Dekat sini salah. Sebab apa dia salah? Dia pergi tulis. Okey. Maknanya awak tak tengok betul-betul tambah tolak positif negatif kat situ. 1 tambah negatif 3. Maknanya 1 tolak 3. So berbaki negatif 2. Okey, ada pelajar dia salah dekat sini. Kat sini dia salah. Bukanlah kat situ, maksudnya dia salah yang dekat sini ni, dia tak tukar. Dia terus jawapan dia berhenti kat sini je. Jawapan dia. So sebab tu awak ingat kalau bentuk piawai A tu mesti kurang daripada 10. Okey. Nombor 6. Okey, nombor 6. 4.72. Okey, yang ini tak sama. Okey, saya dah kata pada awak boleh pilih dua-dua pun boleh. Awak nak jadikan negatif 5 ke, awak nak jadikan negatif 6 ke, sama je.
Okey, akhirnya kalau awak guna kalau tukar kepada nombor yang lebih besar, dia akan jadi kalau tukar nombor yang lebih kecil, awak akan banyak step berulang. Jadi kita akan tukar terus kepada nombor yang lebih besar. Nombor kecil tukar nombor besar. So negatif 5, negatif 6, negatif 5 tu lebih besar. So negatif 6 kita akan ubah. Jadi negatif 5. 4.72 darab 10 negatif 5 tambah 2.65 darab 10 negatif 1 darab 10 negatif 5. Negatif 1 tambah negatif 5 dapat negatif 6. Okay. 4.72 darab 10 negatif 5. Okey. Kat sini kena selesaikan dulu yang ini. Okey, tak nak ada 10 kuasa negatif 1. So kat sini akan jadi tambah 0.265 darab 10 negatif 5. So sekarang ni 10 kuasa negatif 5 dah sama. So kita akan tambah. Nak tulis dalam kurungan boleh, nak kira terus pun boleh. So dapat kalau kira terus 4.985 darab 10 negatif 5. Bila kita tambah, kita dapat 4985. Jadi dia dah kurang daripada nilai 10. So inilah jawapan dia yang terakhir. Okay, sampai sini saya terangkan. Faham tak? Faham, Cikgu. Faham, okey. Yang saya nampak, okey, pelajar dia salah dekat sini. Okay, dia buat di sini betul tapi dia tak tukar jadi 0.265. So bila dia tak tukar, dia menyebabkan dia jadi dekat bawah tu. Bila dia tambah dia tak ada masalah. Bila kalau soalan tolak, tiba-tiba jawapan dia kat bawah sekali ni ada negatif. Itu negatif 49. Maknanya salah lah kat situ. Okay, salah. Daripada sini ni dia tak tukar. Sebab soalan ni positif, so dia automatik tak akan jadi negatif lah. Kalau soalan tolak, dia jadi salah. Kita tengok soalan bawah ni. Nombor 8. Okay, 8. 2.59 darab 10 negatif 3. Kita akan tukar yang belakang. Darab 10 negatif 1. Darab 10 negatif 3. Okay, so 2.59 darab 10 negatif 3 tolak. So ini kita tukar. Okay. So akan dapat 0.36 darab 10 negatif 3. So jawapan akhir kita boleh tolak terus. Kita dapat 2.23 darab 10 negatif 3. Okay. Yang kat sini lah yang saya tengok dia salah. Okay. Kat sini dia tak tukar. Dia terus salin balik 3.6. So bila dia salin balik 3.6, bila dia tolak 2.59, dia tolak 3.6, jawapan dia jadi negatif. Kat situ salah. So soalan bentuk piawai ni awak buat step by step. Satu-satu awak buat. Okay. Kenapa reason tukar ni jadi dalam bentuk macam ni, kenapa tukar? Kita nak jadikan nombor yang ini, kita akan tukar jadi kepada nombor ni. So bermakna daripada atas ni, baris kedua pergi baris ketiga, 10 kuasa negatif 1 ni dia tak boleh ada. So kita kena, macam mana nak hilangkan dia, bukan kita padam. Kita tukar nombor 3.6 tu, kita darab dengan darab dengan 10 negatif 1. Okey. Okey, darab. Darab yang ini, okey, tak ada masalah yang atas ni. Kat sini. Kita tengok contoh 3. Okey, soalan 3. So dia darab. Kita boleh darab je semua sekali. Okey, so darab sahaja. So kita akan darab 5.44 darab dengan 3.5 darab 10 kuasa 4 darab 10 negatif 1. So yang darab dekat depan ni boleh kira terus. So akan dapat 19.04 darab 10 4 tambah negatif 1. So 4 tolak 1. So 3. 19 lebih daripada nilai 10. So kena tukar lagi.
Jadi 1.904 darab dengan 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 3. Jawapan akhir 1.904 darab dengan 10 kuasa 4. Okey. Untuk bahagi sama juga. Okey, kita ambil satu soalan bahagi nombor 5. 7.8 bahagi 1.3 darab 10 kuasa 4 tolak 6. Okey, kalau nak tulis macam ni pun boleh. 6. Boleh. Kalau tulis yang tadi pun boleh. So kalau kita mudahkan, kita akan dapat sini bahagi dapat 6 darab 10 kuasa negatif 2. 6 memang kurang daripada 10. So dah tak ada perlu nak tukar apa-apa lagi. So dapat kat situ 6 darab 10 kuasa negatif 2. Okey. Boleh tak? Yang Boleh mana? tu. Okey, yang mana yang saya dah terang tadi, kalau awak tak hantar lagi latihan pada saya nak awak semak balik jawapan awak. Siapa yang belum buat lagi, tolong buat. Sekejap. Sekejap ya. Sekejap saya nak tunjuk. Okey. Nampak tak ni yang saya share sekarang? Nampak you. Okey. Saya nak tunjuk pada awak, saya catat. Okey, ada kalau kat sini, kalau tengok kalau ada yang dah hantar tapi saya tak tanda tu maknanya saya belum semak lagi awak punya latihan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 latihan. Hari ni saya nak bagi 1 lagi latihan. So 7 latihan ni daripada awal, siapa yang ni lompong-lompong ni modul tak hantar, tolong hantar. Modul ni ada 2. Ada pelajar dia bagi saya 1 je, bahagian A je. Bahagian B dia tak bagi. Kalau dia bagi 2, saya akan tanda 2. Sama juga dengan soalan hari Isnin. Datang Isnin ada 2 kali saya bagi latihan. Dia hantar 2. Kau yang mapping pink ni maknanya dia tak bagi lagi, belum. So awak semak balik latihan daripada awal, berapa yang awak dah hantar, berapa belum hantar. Kalau ada latihan yang saya tak, awak dah hantar tapi saya termiss semak, awak bagi tahu saya, awak PM saya. Bagi tahu cakap ni cikgu belum semak lagi. Kadang banyak-banyak saya termiss, terskip. Yang bawah yang baru awak hantar saya tanda tapi yang atas-atas saya tak tanda. Saya takut terlupa. Okey. Hari ni saya akan bagi latihan dalam bentuk Google Form. Okey, saya tak bagi latihan dalam untuk awak bertulis lah. Okey, saya bagi masa untuk awak buat jawab Google Form ni sehingga hari Ahad. So tempoh masa untuk awak jawab bila awak dah tekan link, dia tak ada limit masa. Okey, ambillah banyak mana masa awak nak guna supaya awak jawab. Saya, kalau ikutkan yang saya ajar bab 2 ni, sebenarnya kita dah habis bab 2. Tinggal sedikit lagi untuk soalan penyelesaian masalah panjang. Okey, yang asas tentang angka berti, tentang bentuk piawai saya dah ajar. Operasi dah ajar. So saya nak tengok latihan yang saya bagi hari ni, saya nak tengok setakat mana pemahaman awak. Okay, sebab saya dah terangkan ni kat mana salah, kat mana kena betulkan. Cikgu dah ajar yang ini cara jawab operasi tambah tolak darab bahagi tu. Saya nak tengok sejauh mana awak punya kefahaman awak. Jadi awak ambil lah masa awak, jawab betul-betul, jangan main hentam tembak sahaja. Asalkan siap, tak nak. Okay, ambil masa, jawab, tulis kat kertas, kira betul-betul, baru dah settle semua dan submit. Hari yang terakhir hantar adalah hari Ahad. Okey, boleh
Okey, sebelum